Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar yang dikasihi. Saya Lee Kwek Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah berkenaan dengan bab 6 struktur pasaran. Subtopik kita adalah 6.4 iaitu monopoli. Di mana bidang fokus kita adalah berkenaan dengan 6.4.6 iaitu keseimbangan firma monopoli dalam jangka panjang. Untuk bab 6 ini, struktur pasaran, kita mempunyai 5 subtopik yang utama. Jadi subtopik yang kita tengah kaji sekarang adalah 6.4 iaitu monopoli. Untuk monopoli, ada beberapa subtopik kecil yang pelajar perlu kuasai. Dan untuk video yang lepas, Miss pun telah cerita tentang ciri-ciri monopoli, faktor kewujudan monopoli, kelok permintaan firma monopoli, hasil firma serta keseimbangan firma monopoli dalam jangka pendek. Dan sekarang kita akan fokus tentang keseimbangan firma monopoli dalam jangka panjang. Keseimbangan jangka panjang. Dalam jangka panjang, firma monopoli adalah memperoleh untung lebih normal. Hal ini demikian akibat wujudnya sekatan ataupun halangan kemasukan firma ke dalam pasaran. Keseimbangan firma jangka panjang, apa yang kita nak kaji sekarang adalah berkenaan dengan proses keseimbangan, iaitu penyesuaian dia. Proses keseimbangan penyesuaian, nanti kita akan tengok berkaitan dengan untung lebih normal yang diperoleh bagi firma monopoli dalam jangka pendek dan nanti wujudnya penyesuaian, firma monopoli ini akan memperoleh untung lebih normal dalam jangka panjang. Jadi sekarang marilah kita tengok lakaran raja yang berkaitan dengan proses keseimbangan firma monopoli, iaitu penyesuaiannya daripada jangka pendek ke jangka panjang. Jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran raja bagi keseimbangan firma monopoli dalam jangka panjang. Seperti biasa, nak lakar raja itu, kita akan sediakan paksi X serta paksi Y dia dulu. Untuk paksi Y ini kita labelkan CPR kurungan RM, yang ini asalan. Dan paksi S ini kita labelkan Q kurungan unit. Yang pertama kita akan lakar kelok permintaan bagi monopoli dulu. Di mana AR sama dengan DD kan? Jadi lakar kelok AR dia yang mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Dan jangan lupa labelkan AR sama dengan DD sama dengan P. Seterusnya kita akan lakar kelok MR. Labelkan MR. Sekarang kita nak tentukan keseimbangan firma ya. Dan kita tahu bahawa keseimbangan firma tercapai apabila MC sama dengan MR. Biasanya kilo MC kita akan buat besar macam ini. Tetapi untuk kali ini, disebabkan ini adalah proses penyesuaian di mana kita akan kaji berkaitan dengan jangka pendek dengan jangka panjang pada satu raja yang sama. Dengan reti kata lain, kilo MC yang saya buat itu adalah kecil punya, mini size punya. Dan sekarang MC itu Miss akan buat di sebelah sini. Saya buat kecil saja. So sekarang Miss akan sediakan kilo MC. Dan labelkan ini SMC. Dan SMC ini labelkan yang kosong punya yang asal. S itu merujuk kepada short run short marginal cost. Seterusnya. Keseimbangan firma tercapai apabila MC bersilang dengan MR. Dengan reti kata lain, titik keseimbangan itu berada dekat sini. Dan saya labelkan itu sebagai E0. Tentukan output keseimbangan Q0 dan juga harga keseimbangan naik sehingga sentuh P sebab ini bukan harga P sama dengan AR. Jadi kena sentuh kilo AR. Dan labelkan ini adalah P0. Sekarang peringkat yang pertama. Kita akan huraikan tentang keseimbangan firma
Dan ini adalah yang asal punya ya. Okey, jadi asal. Okey, jadi huraian dia, keseimbangan prima monopoli yang asal tercapai pada titik E0. Okey, so ada sebut E0. Apabila kilo SMC kosong bersilang dengan kilo MR, SMC kosong bersilang dengan MR pada harga keseimbangan P0 dan output keseimbangan Q0. Okay, ada P0 dan juga Q0. Jadi itu peringkat yang pertama yang berkenaan dengan keseimbangan prima. Okey, yang seterusnya, sebab ini jangka pendek kan, dan kita nak buktikan bahawa kita akan dapat untung lebih normal. Dengan reti kata lain, nanti kita kena tentukan TR dan kita juga kena tentukan TC kita tu adalah berapa. Okey, apakah hubungan antara AR dengan AC kalau kita nak dapat untung lebih normal? Ya, AR melebihi AC kan? Okey, jadi mana AR kita? Okey, AR ya, ini. Saya labelkan titik ini sebagai titik A katakan. Okey, AR kita boleh ditunjukkan melalui A Q0 ataupun P0 kosong. Kalau nak cari TR, bermaksud kita guna AR darab dengan Q. Maka dia akan jadi 0 P0 A Q0. Okey, jadi Miss pun tulis 0 P0 A Q0. Itu adalah TR dia. Dan sekarang kita nak cari TC, bermaksud kita kena lakar AC dan pastikan AR melebihi AC. AR kita AQ0. So, pastikan AC kamu berada di bahagian atas ke bawah. Ya, AC kita akan berada di bawah AR sebab AR melebihi AC. Okey, jadi sekarang Miss pun akan lakar kilo AC ya. Ingat, AC tu turun, sentuh MC titik minimum, kemudian dia akan meningkat. Jadi sekarang Miss akan sediakan kilo AC. Ini titik minimum, kemudian naik. Dan labelkan ini adalah SAC kosong. So pastikan ini adalah titik minimum. Sekarang kita cuba tengok. AC boleh diwakili melalui mana? Jadi dekat titik keseimbangan ini bagi dia naik sehingga sentuh AC. Ini. Buat dotted line, tarik ke sebelah kiri. Dan kemudian kita boleh labelkan ini adalah B, ini adalah C. Kalau saya nak cari AC, AC boleh ditunjukkan melalui B, Q0 ataupun lagi satu C0 pun boleh. Kalau nak cari TC, 0, C, B, Q0. 0, C, B, Q0. Jadi sekarang kita buat perbandingan antara TR dengan TC. TR kita 0, P0, A, Q0 dan TC kita O, C, B, Q0. Maka TR tolak TC, jadi kita dapat untung lebih normal. Iaitu sebanyak berapa? Sebanyak C, P0, A, B. Jadi Miss pun tulis C, P0, A, B. Itu adalah untung lebih normal yang diperoleh bagi prima monopoli dalam jangka pendek. Sekarang step yang sama sahaja dan sekarang kita akan kaji keseimbangan prima yang baharu. Bermaksud kita ada titik keseimbangan yang barulah. Tengok SMC kosong sama dengan MR. Kita sudah ada MR. MC kita kena buat yang baru. Bermaksud nanti kita akan buat SMC 1. Jadi untuk maklumat pelajar, SMC 1 itu kita akan turun minimum naik di bahagian sini. Jadi sekarang Miss pun akan tunjukkan kilo SMC 1. Itulah dia dan labelkan SMC 1. Sekarang kita cuba tengok. Keseimbangan prima tercapai apabila MC bersilang dengan MR
Okey, jadi MC yang kita fokus, anda fokus kepada MC1 yang sama dengan MR. Jadi ini titik keseimbangan dia dan labelkan itu adalah E1. Okey, jadi output dia Q1 dan sekarang kita nak tengok harga. Ingat, harga P sama dengan AR. Jadi bagi dia naik sehingga sentuh AR. Okey, kemudian buat dotted line, tarik ke sebelah kiri. Okey, jadi ini adalah P1. Dengan demikian, kita dapati bahawa harga keseimbangan P1 dan kuantiti keseimbangan dia adalah Q1. Okey, dengan demikian kita pun huraikan keseimbangan prima baharu tercapai pada titik E1 apabila SMC1 bersilang dengan MR. Okey, dan beritahu bahawalah harga keseimbangan dia P1 dan kuantiti keseimbangan dia adalah Q1. Beritahu sahaja. Okey, seterusnya pun sama, kita kena tentukan TR dan kita juga kena tentukan TC. Okey, tengok TR dulu. Okey, titik sini saya labelkan X ya. Okey, jadi TR dia kita boleh kata pada masa itu AR dia boleh ditunjukkan melalui X Q1 ataupun P1 kosong. Dengan demikian, TR dia kita guna AR darab dengan Q, maka dia adalah sama dengan kosong P1 X Q1. Okey, jadi saya pun tulis kosong P1 X Q1. Okey, seterusnya kita nak tentukan TC. Okey, dengan demikian kita kena ada AC dulu. Okey, sekarang fokus yang ini berkaitan dengan jangka panjang. Kita kata bahawa firma memperoleh untung lebih normal kan? So, bermaksud apakah hubungan AR dengan AC? Sama kat atas kan? Jadi AR lebih besar daripada AC. Okey, sekarang kita dapati bahawa AR kita adalah pada titik X dekat sini. Okey, jadi bermaksud AC kita berada di bawah titik X. Okey, dan dia turun minimum, kemudian dia naik. Okey, sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kelok AC. Okey, ini titik minimum kemudian dia naik. Okey, dan labelkan ini adalah SAC1. Okey, ini titik minimum. Okey, jadi sekarang kita nak tentukan AC dia dulu. Jadi AC tu kat mana? Okey, tengok keseimbangan E1 bagi dia naik sehingga sentuh AC. Inilah dia. Okey, kemudian kita buat dotted line. Okey, katakan ini Y, ini Z. Okey, jadi sekarang AC dia boleh ditunjukkan melalui YQ1 ataupun Z kosong. Okey, kalau nak cari TC, kita guna AC darab dengan Q. Maka TC kita boleh ditunjukkan melalui kawasan kosong Z Y Q1. Okey, jadi Miss pun catatkannya kosong Z Y Q1. Seterusnya, kita nak cari untung lebih normal dia. Sebab kita dapati bahawa TR kosong P1 X Q1 adalah melebihi TC iaitu kosong Z Y Q1. Lebihan sebanyak berapa tu? Inilah dia. Jadi ini sebenarnya merujukkan kawasan bagi untung lebih normal iaitu sebanyak Z P1 X Y. Okey, jadi saya pun tulis Z P1 X Y. Itu adalah untung lebih normal yang diperoleh. Sekarang Miss nak anda cek dulu daripada lakaran raja yang anda sudah lakai itu, pastikan untung lebih normal ini, yang kedua punya ini, dia mesti lebih besar berbanding dengan yang tadi punya. Tengok tadi untung lebih normal kita CP0AB, dia kecil saja. Tapi untung lebih normal yang diperoleh sekarang adalah ZP1XY. Dia adalah lebih besar berbanding dengan yang sebelumnya. Okey, pastikan lakaran raja pun memenuhi syarat itulah. Okey, seterusnya. Peringkat yang ketiga ini, kita akan fokus tentang jangka panjang.
Okey, sebab anda dapati bahawa lakaran kerok semua ini adalah S punya. S itu jangka pendek. Jadi untuk jangka panjang, sama kita akan lakar LAC dan juga LMC. Okey, sekarang kita lakar yang LAC dulu. Okey, berkaitan dengan LAC, tadi cuba tengok ya. TC kita adalah OCBQ kosong kan? Okey, tengok. SAC kosong ini. Sini kan ada satu titik B. Okey, guna pen yang berwarna lain, buat satu dot dekat titik B sini. Okey, kemudian berkaitan dengan SAC1, okey, kan OZYQ1 kan? Melalui titik Y kan? Pun sama buat satu dot dekat sini. Okey, pada titik Y. Kenapa Miss nak anda buat dua titik dekat sini? Sebab nanti kilo LAC kita akan bertangent dengan bahagian sini. Okey, lepas tu turun, minimum naik. LAC menurun ini, dia adalah bertangent dengan SAC yang sedang menurun ini. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan kilo LAC dia. Okey, minimum, kemudian naik. Itulah dia. Dan label guide ini adalah LAC. Okey, titik minimum dia berada di sini ya. Okey, sekarang sudah ada LAC, kita juga kena ada LMC. Okay. Sebelum Miss teruskan, saya nak anda kena pastikan anda boleh nampak bahawa titik minimum SAC, tengok titik minimum ini berada di dalam. Kilo LAC yang berwarna biru ini, dia tak sentuh dia pun. Okey, yang ini pun sama, titik minimum SAC1 berada di dalam. LAC saya tak sentuh dia pun. Okey, so itu syarat dia ya. Okey, sekarang saya akan lakar kilo LMC. Nak lakar kilo LMC ini, okey, so pastikan bahawa buat satu titik pada titik E0 sini. Okey, satu titik lagi pada titik E1 sini. Okey, kenapa? Sebab nanti LMC kita akan melalui dua titik ini, kemudian turun, capai minimum dan seterusnya dia meningkat. Okey. Minimum, kemudian dia meningkat. Okey, dan labelkan LMC. Okey, jadi pastikanlah dia melalui titik E0, E1 dan titik minimum LAC. Ada 3 titik yang dia perlu lalui. Okey, jadi untuk huraian dia, okey, kita pun bagi tahu lah. Okey, dalam jangka masa panjang, monopoli. Okey, sebab ini berkaitan monopoli kan. Monopoli mengeluarkan, okey, dia keluarkan output. Okey, dia keluarkan output di mana, okey, di mana titik apa? Jadi titik ini, Miss nak anda fokus pada titik E1 ini. Okey, nanti anda kena tengok E1 ini ada kilo apa yang melalui titik E1 ini. Okey, kita sambung ya. Okey, di mana first kita nampak SMC1 melalui titik E1 ini. Di mana SMC1 sama dengan, tengok ada kilo apa lagi? Ya, warna hijau punya LMC kan? Okey. Selain daripada SMC1, LMC, ada kilo apa lagi yang melalui titik ini? Ya, yang ini, yang hitam punya, iaitu MR. Okey, dengan reti kata lain, kita kata dalam jangka panjang, monopoli mengeluarkan output itu Q1 kan? Di mana SMC1, okey, sama dengan LMC, sama dengan MR, iaitu juga sama dengan E1. Okey, jadi itu huraian dia. Lepas itu, tambah sikit lagi sebab ini berkaitan dengan LMC sahaja kan? Kita nak cerita tentang LAC juga. Beritahu bahawa LAC bertangent. Bertangent dengan apa? Bertangent dengan SAC yang menurun. Okey, so kita pun tengoklah kan LAC. Okey, dia bertangent dengan SAC kan? Masa itu SAC macam mana? SAC sedang menurun. Okey, LAC bertangent dengan SAC yang menurun. Dan lagi satu poin yang kita boleh huraikan, kita cerita pasal untung lebih normal. Okey, dan seperti apa yang Miss tekankan, untung lebih normal yang diperoleh adalah lebih
besar. Okey, jadi kita beritahu bahawa prima monopoli menikmati untung lebih normal dalam jangka panjang. Kemudian anda sambung, di mana untung yang diperoleh adalah lebih besar. Mention yang ini sahaja. Okey, jadi nak huraikan yang ini, pastikan sekurang-kurangnya ada 3 peringkat inilah. Ini merupakan yang asas punya. Okey, sebenarnya untuk kilo LAC dengan LMC ini, anda boleh buat macam ini turun capai minimum kemudian dia meningkat kan. Okey, anda sebenarnya boleh buat lagi besar, buat macam ini. Okey, sebab yang ini menghadapi kekurangan ruang lah, jadi menyebabkan dia meningkat macam ini. Patutnya naik ke belakang lagi. Dan nanti you punya kilo LMC akan jadi lebih landai lagi. Sepatutnya macam itu. Okey, jadi itulah berkaitan dengan keseimbangan prima monopoli dalam jangka panjang. Okey, nampak raja tersebut agak susah kan? Okey, jadi pelajar dinasihati kena praktis lah sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kali. Barulah nanti anda boleh mahir dalam lakaran raja tersebut. Okey, jikalau anda rasa penerangan Miss adalah jelas dan mudah difahami, ingat subscribe channel saya. Tindakan subscribe itu sebenarnya adalah merujuk tanda penghargaan anda terhadap video yang Miss hasilkan ini. Okey? Jadi sekarang marilah kita masuk sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Soalan dia. Raja di bawah menunjukkan kelok kos dan hasil sebuah prima monopoli dalam jangka panjang. Okey, so ingat ini adalah berkenaan dengan jangka panjang. Okey, kita cuba tengok paksi Y dia. Okey, harga hasil kos ini RM dan paksi X kuantiti yang ini adalah kurungan unit lah. Okey, kemudian kita ada kilo MR dan kita juga ada AR. Ingat AR sama dengan DD juga sama dengan P. Okey, dan seterusnya disebabkan ini adalah berkaitan dengan jangka panjang kan. Okey, jadi anda kena fokus yang berkaitan dengan LMC dengan LAC. Okey, which is stand for log. Okey, keseimbangan prima tercapai apabila MC sama dengan MR. Jadi MC yang kita nak kaji sekarang adalah LMC yang bersilang dengan MR. Okey, jadi ini adalah titik keseimbangan dia. Okey, dan daripada sini kita pun tahu bahawa kuantiti keseimbangan dia adalah 28 unit. Okey, sementara harga dia, ingat harga sama dengan AR, jadi kena bagi dia sentuh kilo AR. Okey, sentuh kilo AR naik. Ini kilo AR. Okey, jadi harga keseimbangan sama dengan RM23. Okey, kita cuba tengok soalan dia. Soalan A. Dalam jangka panjang, prima monopoli yang kekal dalam pasaran sekurang-kurangnya memperoleh. Okey, kalau kita tahu jangka panjang, prima monopoli sepatutnya menikmati untung apa? Ya, untung lebih normal kan? Okey, ini adalah monopoli dalam jangka panjang. Tetapi sekarang, soalan yang disediakan dekat sini, dia guna perkataan sekurang-kurangnya. Kalau sekurang-kurangnya, jawapan dia dekat sini bukan untung lebih normal ya. Dia sepatutnya adalah untung normal. Okey, ingat sekurang-kurangnya bermaksud at least. Okey, dia sekurang-kurangnya kena dapat untung normal dalam jangka panjang. Tapi dalam jangka panjang, monopoli biasanya dia akan dapat untung lebih normal. Okey? Okey, kita sambung. Saiz logi yang digunakan oleh prima, okey, yang ini saiz logi ini adalah berkaitan dengan SAC. Okey, jadi kita cuba tengok di sepanjang keseimbangan, kita bagi naik sehingga sentuh kelok SAC. Okey, dan kita tengok naik sentuh SAC yang ini kan. Okey, kalau sentuh SAC ini adalah SAC 2, jadi kos yang ditanggung dekat sini ada masalah teknikal sikit lah. Sepatutnya 17. Kalau dia pilih SAC 1, yang ini. Okey. Tetapi dekat sini, yang kita nampak, dia mesti berkaitan dengan LAC. Okey, sebab dia beroperasi dalam jangka panjang kan. Jadi kalau LAC memang dia bertangent dengan SAC 2 ini. Okey, maka kita kata saiz logi yang digunakan oleh firma adalah SAC
2. Okey, kita sambung. Harga keseimbangan, tadi pun sudah beritahu, harga keseimbangan sama dengan RM23. Okey, dan kemudian kuantiti keseimbangan, tadi pun sudah beritahu punya, sama dengan 28 unit. Okey, seterusnya dia nak cari keuntungan firma. Jadi apakah rumus untung? Okey, untung sama dengan TR tolak TC. Jadi TR ini bermaksud kita akan guna P darab dengan Q. Okey, jadi P kita pun sudah tahu, P kita adalah 23 dan Q kita adalah 28. Jadi kalau selesaikan, TR kita sama dengan RM 644. Okey, itu adalah jumlah hasil. Okey, selain daripada TR, okey, kita juga nak cari tentang TC. Apakah rumus TC? AC darab dengan Q. Okey, jadi Q ini kita sudah tahu, Q dia sama dengan 28 AC. Okey, tengok keseimbangan, bagi dia naik sehingga sentuh AC. Kan tadi saya kata pilih SAC yang 2 ini kan. Okey, jadi AC kita adalah 17. Okey, maka kita guna 17 darab dengan 28 sama dengan RM 476. Okey, jadi sekarang kita sudah nak cari untung. Kita guna TR 644 tolak TC kita 476. Jadi jawapan yang diperoleh sama dengan RM 168. Okey, jadi kita pun tulislah. Okey, keuntungan firma, tulis TR tolak TC 644 tolak 476, maka sama dengan RM 168. Okey, kita sambung soalan yang seterusnya. Soalan F. Firma tidak mempunyai kecekapan pengeluaran. Okey, kalau anda nampak kecekapan pengeluaran, ini bermaksud AC adalah minimum. Okey, dan sekarang dia kata firma tidak mempunyai kecekapan pengeluaran. Kita cuba tengok. Pada tingkat output yang firma ini beroperasi, okey, iaitu 28 unit, kita bagi dia naik sehingga kita sentuh LAC sebab ini adalah jangka panjang. Okey, jadi kita tengok LAC kita. Okey, so ini LAC kan? Sentuh LAC. Adakah pada masa itu LAC adalah titik minimum? Tengok sini. Titik minimum ke itu? Bukan kan? Okey, kalau bukan bermaksud firma tidak mempunyai kecekapan pengeluaran. Okey, dan sekarang kita kata kenapa? Kerana firma beroperasi pada bahagian LAC. LAC kita macam mana masa itu? Tengok. LAC sedang? Ya, sedang menurun. Jadi jawapan anda pada bahagian LAC yang sedang menurun. Itu jawapan dia. Okey, maka ini adalah soalan yang berkaitan dengan firma monopoli yang beroperasi dalam jangka panjang. Okey, jadi setakat ini sajalah untuk sesi soal jawab kita. Dengan demikian, selesailah perbincangan kita yang berkaitan dengan keseimbangan firma monopoli dalam jangka panjang. Jadi untuk video yang seterusnya, Miss akan fokus tentang perbandingan pasaran persaingan sempurna dengan pasaran monopoli. Sekiranya anda suka video saya, ingat subscribe channel saya, like, serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Jikalau terdapat sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan di ruangan komen. Nanti Miss akan baca dan balaskan komen anda. Saya Lee Kwit Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Terima kasih kerana menonton video ini. Agak berharap video ini sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam pembelajaran ekonomi. Okey, jadi kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.